ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Demikian pula lah hati itu, bila dia, hati sudah sampai ke hadrat Allah Azza wa Jalla, dia akan menjadi bahagia dengan pendekatan dan munajat kepada Allah. Tentu dia tidak akan mau kembali lagi ke tempat lain. Sampainya hati ke makam ini, pada kedudukan ini, ialah dengan menunaikan segala yang fardu serta bersabar atas yang haram dan nafsu syahwat. Dia hanya mengambil apa yang dibolehkan dan yang halal, bukan dengan menurutkan kehendak hawa nafsu dan syahwat serta egois. Kemudian mestilah ada di samping itu sifat warak yang cukup serta zuhud yang sempurna, iaitu dengan meninggalkan apa sahaja selain Allah Ta'ala semata, menentang tuntutan hawa nafsu dan dorongan syaitan, lalu membersihkan hati dari ingatan kepada manusia secara total dan menganggap puji dan cela itu semuanya sama, pemberian dan pengharaman, batu dan tanah nilainya sama dalam pandangannya. Pertama-tama masuk ke dalam perkara ini ialah penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Penghabisannya ialah memandang batu dan tanah itu semuanya sama. Siapa yang betul hatinya sudah berhubung dengan Tuhannya, tentulah akan dipandang sama batu dan tanah, puji dan cela, sakit dan afiat, kaya dan miskin, mewah dunianya atau sempit. Siapa yang berkeadaan begini akan mati jiwanya dan nafsunya, akan tertindas keinginan tabiatnya, dan syaitannya pun akan terhina. Dunia dan tuan punya dunia dipandang rendah sahaja, tapi akhirat dan ahlinya akan dipandang mulia. Kemudian dia akan membelakangi kedua-duanya sekali dan terus menuju ke hadrat Tuhannya. Dijadikan buat hatinya semacam jalan di tengah-tengah manusia untuk dilaluinya kepada mereka. Dia melalui di situ ke arah kanan dan ke kiri, ke arah kanan dan kiri. Lalu mereka akan memberinya jalan untuk dilaluinya. Mereka tidak senang dari api bicara kebenarannya dan kehebatan batinnya. Siapa yang sampai kepada keadaan begini, tiada seorang pun yang berani menentangnya atau menghalangnya dari pintu Allah. Panji-panjinya tidak akan ditolak dan tenteranya tidak akan dikalahkan. Tidak akan berhenti penerbangannya, tidak akan tumpul pedang tauhidnya, tidak kena lelah langkah-langkah keikhlasannya, tidak akan sukar semua urusannya, tidak ada pintu yang ditutup di hadapan mukanya. Semua pintu-pintu akan dicabut buatnya dan akan terbuka semua sudut dan jurusannya. Tiada satu yang bakal menghalangnya, sehinggalah dia berdiri di hadapan pendekatan pada Allah Ta'ala. Di sinilah dia akan diperlakukan
dengan sangat lembut dan ditidurkan di atas pangkuan kelembutan itu. Diberinya makanan dari kelebihan dan minuman dari kemesraan. Ketika itulah dia akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh pandangan, didengar oleh pendengaran, dan merasakan apa yang tiada terlintas di hati manusia. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, semua manusia mereka mencari kebahagiaan. Mereka cari ketenangan, mereka cari keselesaan. Lalu manusia berusaha dengan bermacam-macam cara. Ada yang mencari kebahagiaan dengan ilmu, maka kehidupannya dihabiskan untuk menuntut mencari ilmu yang menjadikan dia gembira. Kadang-kala ilmu yang menjadikan dia bahagia ialah ilmu zoologi, ilmu yang berkaitan dengan kebinatangan. Akhirnya kita dengar orang yang hidup dengan gorila 20 tahun, 30 tahun. Orang yang hidup di lautan untuk bergembira dengan haiwan-haiwan, ikan-ikan di lautan, puluhan tahun, bahkan berumah di tengah laut. Yang minat pada pokok, yang minat pada alam, yang mencari ketenangan dengan mendaki, mencari gunung ganam, menghabiskan segala usianya, mencari setiap benua gunung-gunungnya untuk mereka cari kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan dengan hiburan. Lalu semua filem dilihat, semua lagu dinyanyikan dan didengar, semua artis didampingi dan digilainya. Gambar-gambar mereka tidak cukup ditampal di dinding-dinding rumah mereka, bahkan ditampal di dinding-dinding hati mereka, akal mereka, perkataan dan fashion mereka. Mereka nak cari bahagia. Dan ada orang yang cuba cari kebahagiaan dengan harta benda. Siang malam kerja, pergi coaching, pergi kelas-kelas untuk kaya. Lalu mereka menghafal senarai nama-nama orang kaya, menghafal kata-kata mereka, melihat mereka manusia paling bijaksana. Dan mereka ini tenggelam dalam pencarian kekayaan. Seronok melihat rumah besar, hotel mewah, makanan yang bersepah dan segala-galanya. Ada orang pula mencari kebahagiaan dengan syahwat. Wa imma syahwat wanita, wa imma syahwatnya kepada lelaki, wa imma syahwatnya pada makanan, pada minuman, pada hobi dia dan pada segala-galanya. Pendek kata, semua manusia cuba cari apa yang membahagikan hati. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan peraturan dan sunnatullah atas muka bumi ini. Allah Ta'ala tak akan beri manusia kebahagiaan dengan cara itu. Kerana tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk menyembah dan beribadat padanya. Setiap hari bila manusia menyembah Allah, beribadat padanya, maka setiap kali itu mereka akan mendekati Allah. Allah Ta'ala tawarkan macam-macam kelebihan, pahala, darjat, syurga. Hakikat sebenar penawaran Allah ialah supaya manusia dekat dengan Allah. Umpama seorang ibu, seorang ayah, dia nak suruh anak dia dekat dengan dia, dia pun umpang dengan gula-gula. Beri ni, coklat ni, mari sini. Ni ibu ada baju baru, mari sini. Ni ada mainan, mari sini. Maka si budak ni berlari. Ada yang berjalan, ada merangkak. Ada merangkaknya laju, jalan laju, berlari laju. Nak apa? Nak ambil apa yang ada di tangan mak ayah dia yang berupa janji. Hakikatnya ialah untuk didekatkan dengan ayah dia, untuk berada dalam dakapan ayahnya, dakapan ibunya, untuk merasakan kemesraannya. Maka Allah Ta'ala bila jadikan kebaikan, ketaatan, ketakwaan, perintah dan larangan, dan Allah Ta'ala beri ganjaran dan Allah beri amaran. Buat kebaikan ni pahalanya, ini kelebihannya, ini keutamaannya. Bila mana kamu tinggalkan kejahatan, selamat daripada azab, selamat daripada sekian-sekian. Hakikat perintah dan larangan apa dia? Supaya kita dekat dengan Allah.
Kenapa Allah suruh kita dekat dengan dia? Kerana kebahagiaan seorang tidak akan diperolehi melainkan bila mana dia dekat dengan Allah. Bila seorang itu dekat dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan mencintainya. Allah tak mencintai orang yang jauh darinya. Allah mencintai orang yang dekat dengannya. Sebab itu kita dalam perjalanan kita untuk mendapat cinta Allah, kita mulakan dengan berkata, saya cinta Allah. Kita mulakan dengan perkataan, saya cinta Allah. Umpama seorang yang nak dapat jodoh dia untuk berkahwin atau sebagainya, dia akan mula kata, saya cinta pada dia. Wa iman dalam hati dia, wa iman dengan perkataan dia. Kalau seorang tu, tuan-tuan tengok bila orang tu mula nak berkahwin, dia nak cari pasangan dia, apa pertama dia rasa? Cinta. Maka dia pun pergi depan perempuan yang disukainya atau lelaki yang disukainya untuk menunjukkan cintanya. Wa iman dengan lafaz terang, wa iman dalam hatinya, wa iman dengan isyarat-isyarat. Main mata, dia tenung, dia tengok lama, dia senyum panjang. Semua isyarat ini kita faham. Yang bila dilihat oleh orang yang menjadi sasarannya, dia tahu orang ni minat dia, cinta dia, suka dia. Pada mukadimah perjalanan kita dalam dekat dengan Allah, ialah kita akan kata cinta Allah. Saya cinta Allah. Ini ucapan yang boleh dilakukan oleh semua orang. Tetapi hakikat yang kita perlu tahu, benar kita sebut kita cinta Allah. Soalan kita tanya balik, apakah Allah cinta kita? Itu yang susah. Menyatakan kita cinta Allah tak susah sebenarnya. Tapi untuk mengatakan Allah cinta kita, sukar. Bahkan ramai para kekasih Allah yang sebenar takut untuk berkata Allah cinta pada dia. Takut. Bimbang-bimbang Allah tak cinta. Macam kita, tak susah kita nak kata kita cinta orang tu orang ni, tak susah. Dan tengok orang yang kita kenal lah, kita kata saya cinta dia, tapi soalannya dia cinta tak kat kita? Itu soalan kita kena tanya. Itu susah. Sebab itu orang Yahudi, dia dakwa cinta Allah. Dia kata nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Kami anak Allah dan kami kekasih Allah. Allah sayang kami. Dia berbohong dan dia berdusta. Allah tak pernah sayang dia. Allah jawab, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau Allah sayang kamu, kenapa Allah jadikan kamu melakukan dosa dan diazab dengan dosa tersebut? Kenapa? Kerana yang mencintai tidak akan mengazab yang dicintai. Maka proses untuk kita kata saya cinta Allah, satu perkataan untuk kita merasa tenang, merasa bahagia, merasa dekat dengan Allah. Tapi soalan yang saya katakan kita kena tanya, apakah Allah cinta kita? Manusia, orang beriman kita ambil secara umum, cinta kita pada Allah, wa iman dengan tutur kata, wa iman dengan perbuatan berbeza. Ada orang cintanya pada Allah kuat, ada yang tak berapa kuat. Dalam satu hadis, ada seorang lelaki dia minum arak. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bila mana dia minum arak, maka Nabi SAW kata, sebab dia, pukul dia. Dia dah ngaku dia minum arak, mengaku salah, dia pukul. Salah seorang yang memukulnya berkata, moga Allah melaknatinya, laknatullahi alaihi, Allah laknat. Maka Nabi SAW berkata, la tal'anu, fa wallahi innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia, dia tu sayang Allah dan Rasul. Dia sayang Allah, jangan kamu laknat dia. Menunjukkan bahawa ada ahli maksiat, dia juga cinta Allah, tapi cintanya tak kuat sehingga tak mampu menghalang dia buat maksiat. Ada orang tertentu, dia kata cinta Allah, tapi cintanya tidak kuat untuk bangunkan dirinya melakukan ketaatan. Dia cinta Allah, benar, tapi lemah iman. Ada yang mendakwa cintakan Allah, tapi cintanya tidak kuat untuk dia meninggalkan dunia, meninggalkan syahwat. Tak kuat, belum kuat lagi, atau mungkin tak kuat.
Ada orang berkata cinta pada Allah, dan dia ada segala awamil, faktor-faktor yang mampu membangunkan, membuktikan cintanya pada Allah. Jadi menyatakan cinta pada Allah memerlukan bukti, dan mengatakan cinta pada Allah juga memerlukan rasa bimbang dan takut. Kerana itu orang-orang beriman yang sebenar, macam saya sebut tadi, mereka takut berkata Allah cinta pada mereka. Mereka takut, tapi mereka harap moga Allah cintakan mereka. Mereka akan terus berkata saya cintakan Allah. Itu perkara yang saya katakan biasa, senang. Untuk kata cinta Allah ni tak susahlah. Sekarang kita boleh kata saya cinta Allah. Tapi apakah Allah cinta kita? Maka ini yang kita nak tahu dalam perjalanan hidup. Bagaimana kita nak tahu seorang itu bila mana dicinta oleh Allah, maka apa berlaku pada dirinya? Allah akan dekatkan dia pada Allah. Maka itu tanda Allah cinta. Allah benar-benar cinta pada orang yang didekatkan. Dan bila mana dia dekat dengan Allah, maka dia ada alamat. Setiap kali dia buat ibadat, setiap kali dia mengadu dan bermunajat, dia merasa bahagia. Itu tanda dekat dengan Allah. Seorang yang benar dekat dengan Allah, setiap kali dia buat ibadat, setiap kali dia bermunajat, dia rasa seronok, dia rasa bahagia. Lalu kita bertanya, apakah ibadat yang kita lakukan kita rasa seronok? Tidak akan dianggap seorang dicintai oleh Allah sehingga seluruh ibadat yang dilakukan tidak menjadi beban kepadanya, bahkan kelihatan. Kalau kita masih menganggap ibadat ini bebanan, keluar zakat rasa beban, keluar sedekah rasa beban, bangun malam rasa beban, nak pergi solat jemaah rasa beban, nak mengaji, nak belajar pun rasa beban, duk berlawan dengan mood, kadang okey, kadang tak okey. Baca Quran pun sama, kadang boleh baca, kadang tak boleh baca, kadang sibuk tak menentu. Tak pula sibuk benda sebab tak sempat baca Quran. Kalau kita tak rasa ibadat-ibadat, ketaatan dan munajat, kita tak rasa bahagia. Bahkan kita struggle dalam mencari masa untuk buat benda tu. Kerana orang yang mencintai sesuatu, dia tak ada masalah dengan masa. Contoh kalau ada orang kita sayang dia, dia ajak kita appointment, jumpa, boleh tak jumpa saya pukul 9? Boleh. Pukul 8 boleh. Kita seperti macam tak ada urusan lain, walau kita ada urusan. Tapi orang yang kita sayang ni, kalau dia kata boleh tak jumpa saya pukul 9, kita kata boleh. Pukul 8 pun boleh. 8 tengah malam, 8 malam boleh. 12 tengah malam boleh. Kita tak akan kata tak boleh. Kenapa? Cinta kita menjadikan masa kita luas, lapang. Sebab tu orang yang mencintai seseorang, dia punya kelapangan masa yang banyak. Maka demikian orang mencintai Allah, dia punya kelapangan waktu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kalau saya katakan saya ibadat masih merasa beban, masih berperang dengan mood, masih berperang dengan alasan, masih berperang dengan keadaan sejuk, panas, sihat, sakit, miskin, kaya, tua, muda, saya belum. Saya perlu kata saya belum. Saya memang cinta Allah, tapi Allah belum cinta saya, untuk saya terus memburu cinta Allah. Sebab tu bila kita tengok seorang lelaki yang cinta, yang Allah cinta pada dia, tentu kita baca dalam satu perang, namanya perang Khaybar. Khaybar satu peperangan antara umat Islam dengan orang Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir dihalau oleh Rasulullah daripada Madinah kerana khianat mereka kepada perjanjian yang dipersetujui, dan kejahatan mereka, perancangan mereka untuk membunuh Nabi SAW sendiri. Kita tahu di Madinah ada 3 kelompok Yahudi terbesar. Banyak lagi Yahudi lain, tapi kelompok terbesar: Qainuqa, Nadir, Bani Quraizah. Qainuqa Nabi halau lepas tamat perang Badar. Bani Nadir Rasulullah halau mereka setelah tamat perang Uhud. Manakala Bani Quraizah, Rasulullah mengarahkan dibunuh semuanya. Penghakiman yang dipersetujui oleh mereka, yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, dibunuh semua lelaki mereka yang balik, dan ditawan wanita dan kanak-kanak. Lepas tamat perang Uhud,
setelah tamat perang Ahzab atau Khandaq, kerana mereka khianat dan tikam belakang. Dan semua sepakat hukum khianat pada negara bunuh. Sampai hari ini, siapa pun yang khianat negara, jadi ejen pada musuh, hukum bunuh. Atau paling kurang penjara seumur hidup. Paling kurang tu. Tapi kebanyakan mereka dibunuh. Khianat pada negara. Kerana kalau kita dalam undang-undang kita panggil memerangi agung kalau khianat pada negara. Itu satu hukuman mandatory, bunuh atau penjara sepanjang hayat. Kanun kesaksian paling tinggi sekali di negara kita. Bila orang tu cuba untuk melakukan apa-apa tindakan untuk menjatuhkan negara, apa-apa tindakan, wa imma menjadi SB pada negara luar, wa imma mereka mengangkat senjata memerangi yang di-Pertuan Agong, kita panggil dalam undang-undang terbesar kita lah, khianat. Maka Bani Nadir, Bani Qainuqa dihalau oleh Nabi SAW. Mereka melakukan perkhianatan, tapi Nabi masih beri kelonggaran. Tidak Quraidah, kerana Quraidah melakukan perkhianatan dalam perang. Tengah perang. Yang Qainuqa tadi lepas perang. Mereka juga Bani Nadir. Bila mereka keluar dari Madinah, mereka berkumpul di kawasan namanya Khaybar. Dan jumlah mereka makin besar. Daripada situ mereka nak memerangi Rasulullah secara terang-terangan dengan hampir 20,000 orang tentera Yahudi Khaybar. 20,000 penduduk Yahudi. Sebab penduduk Yahudi ni, tuan-tuan sekalian, ni beza dia dengan bangsa lain. Semua mereka ialah tentera walaupun kanak-kanak, perempuan dan kanak-kanak. Sampai hari ni kita tahu Yahudi diajar daripada kanak-kanak lagi benci Islam dan umat Islam, daripada kanak-kanak memerangi Islam. Jadi Rasulullah SAW mengetahui pengkhianatan ini dan planning mereka untuk menyerang Madinah. Pada tahun ke-7 Rasulullah pun keluar dan Nabi kepung Khaybar. Tapi kepungan tu gagal. Dengan kata lain, tak berhasil. Kubu mereka kuat. Hari pertama tak ada apa, hari kedua tak ada apa. Akhirnya Nabi SAW panggil semua sahabat mesyuarat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Rasulullah menyatakan, la'u'tiyannal ghayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahullah ala yadayhi. Esok, kata Rasulullah, akan kuberikan bendera ini pada seorang lelaki yang dia cinta Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul cinta pada dia, kata Rasulullah. Esok, yang hari ketiga dalam mesyuarat, akan kuberikan bendera, dia akan jadi pemimpin perang, kepada seorang lelaki yang dia ni cintai Allah dan Rasul, dan Allah cinta dia, Rasul cinta dia, dan Allah jadikan sebab dia menang. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah jadikan kemenangan itu daripada dua tangannya. Siapa lelaki ini? Tak ada orang tahu. Akhirnya hari ketiga, para sahabat pun datang semua. Masing-masing berharap supaya mereka lah orang yang dipilih. Tiba-tiba Rasulullah SAW tak pilih siapa pun. Kan Nabi dapati orang yang nak dipilih itu tak ada di situ. Akhirnya Rasulullah tanya, mana Ali? Ali mana Ali? Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, Ali sakit mata, dia takut berjangkit dengan orang. Artinya rasa bimbang, takut jangkit penyakit dah lama lah. Ali radhiyallahu ta'ala, dia sakit mata, dia takut jangkit. Dan memang kita pun dengar kalau orang sakit mata ni, kita memang jauh sikit dengan dia lah, bimbang, takut berjangkit. Jadi kata Nabi SAW, panggil dia, panggil Ali. Maka dipanggil Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah SAW pun baca doa, Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Maka Rasulullah SAW gosok pada mata Sayyidina Ali. Maka dengan asbab doa baginda SAW,
Mata Sayyidina Ali pun sembuh, bahkan lebih terang daripada mata yang tak sakit. Lalu Rasulullah berikan bendera itu pada Sayyidina Ali. Inilah lelaki yang di tangannya tercipta kemenangan perang Khaybar dengan Yahudi. Ada beberapa signifikan hadis ini. Bukan bermaksud sahabat-sahabat lain tidak dicintai oleh Allah, bukan bermaksud begitu. Abu Bakar dicintai oleh Allah, Umar juga demikian. Bukan semua sahabat Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah meredai semua sahabat ini. Allah redha. Sebab itu bila kita sebut nama sahabat, kita sebut radhiyallahu anhu. Allah memang dah redha dia. Allah dah redha. Tapi kenapa disebut Ali waktu itu? Sebutnya Ali. Di situ untuk tunjukkan tentang kedudukan Sayyidina Ali. Dan di situ juga nak tunjuk tentang kedudukan sifat orang yang Allah cintai, dia akan menjadi orang paling bermanfaat. Menunjukkan orang yang dicintai oleh Allah, antara tanda dia ialah dengannya tercipta kebaikan Islam, kebaikan umat Islam. Supaya kita tanya, apakah dengan wujudnya kita tercipta kebaikan pada Islam atau fitnah pada Islam? Kalau kewujudan kita mewujudkan kebaikan pada Islam, umat Islam, itu tanda Allah sayang, bukan kemenangan Islam. Dan Allah dan Nabi SAW juga nak beritahu tentang nak lawan Yahudi, tak akan dapat lawan Yahudi melainkan bila mana kita dipimpin oleh orang yang cintakan Allah dan Rasul, dan Allah cintakan dia, baru boleh menang. Tidak, tak boleh menang. Yahudi tak boleh dikalahkan dengan orang yang cinta dunia. Bila para pemimpin Islam masih cintakan dunia, mereka tak boleh lawan Yahudi selamanya. Kalau mereka tidak lagi cintai dunia, ni boleh kalahkan Yahudi. Maka kembali kepada kisah ataupun kembali pada makna cinta Allah dan Rasul. Allah cinta. Syekh Abdul Qadir sebut tanda Allah Ta'ala cinta orang. Yang saya sebut tadi, dia tak rasa ibadat tu beban, bukan ia kerihatan. Dia tak rasa munajat itu suatu keterpaksaan, bukan satu kebahagiaan. Kalau kita dalam hidup rasa ibadat tu bukan beban, munajat itu tidak beban, tanda Allah cinta. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, seorang bila sampai kepada maqam ini, dia tak akan sampai pada maqam ini melainkan pertama, dia ialah orang yang benar-benar menunaikan segala yang fardu. Nak sampai maqam orang yang dekat dengan Allah, nak sampai benar-benar pada maqam yang berbahagia ketika ibadat dan munajat, dia ada karakter. Karakter dia pertama ialah dia orang yang sentiasa menjaga perkara fardu. Dia bukan jaga dengan maksud buat semata, tapi sempurna. Contoh, kalau kita sembahyang, takkan sempurna tanpa berjemaah, takkan sempurna tanpa di masjid, di surau, di balasah, di tempat yang memang dikhususkan untuk solat. Contoh, kita pergi haji, takkan sempurna haji kita melainkan dengan jiwa penyerahan pada Allah, yang kita nak dapat haji mabrur. Contoh, kita puasa, takkan sempurna puasa kita melainkan benar-benar kita meninggalkan yang haram, bukan sekadar kita tinggal makan minum, bukan sekadar kita tunggu datang waktu maghrib untuk berbuka. Maka orang ni melaksanakan ibadat fardu dengan sempurna. Lalu kita pun cek, apakah fardu kita buat sempurna? Kita hari ni fardu kita buat, wa imma sembahyang, wa imma puasa, wa imma zakat, wa imma haji, yang kita tahu faham dalam hukum Islam. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, dia akan bersabar dengan yang haram. Maksudnya meninggalkan yang haram. Kenapa guna istilah sabar? Kerana sebahagian yang haram itu mungkin menjadi keperluan dia. Rasuah macam keperluan dia, tipu tu macam keperluan dia. Sabar bukan kadang-kadang untuk menjadikan nafsu seronok. Ni nak tengok perempuan tu, nak tengok benda itu, benda ni, nak suruh nafsu seronok. Dia perlu bersabar untuk tidak terlibat dengan benda yang haram. Maka dia lagi sifat dia cuma ambil apa yang boleh, yang dihalal. Makan apa yang halal, walaupun cerita sedap macam mana pun Allah Ta'ala tak ambil dia. Walaupun orang kata bagus macam mana, tak halal, dia tak ambil. Dia ambil yang halal.
Dia tidak menurut hawa nafsunya. Sifat berikutnya ialah dia ada sifat warak. Baik, bila kita sebut warak, apa itu warak? Warak ni artinya kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Sama ada perkara itu wajib ataupun makruh, kita tinggal. Ini sifat warak. Warak tadi terhasil bila seorang berjaya meninggalkan apa yang Allah larang. Dan dia ada sifat zuhud. Apa maksud zuhud? Itu sifat cinta dia. Warak ialah perbuatan zahir, zuhud ialah perbuatan hati. Hatinya, tuan-tuan sekalian, dia tak pandang dunia ni. Biarpun dia kaya, walau dia berada, tapi dia sendiri tak pandang benda tu. Walau dia berpangkat, walau dia dianugerahi dengan macam gelaran, tapi dia sendiri tak pandang. Jadi kalau orang dia dapat gelaran Tan Sri, orang tak panggil dia pun tak pandang, dia pun tak kisahlah. Panggillah saya Haji pun saya tak kisah. Panggil Pak Cik pun saya okey. Zuhud ialah perbuatan hati, bukan perbuatan tangan. Maksudnya kita tak boleh kata orang kaya tak zuhud. Mungkin ada orang kaya lebih zuhud pada orang miskin. Kita tak kata orang berpangkat itu tak zuhud tu, yang tak pangkat tu zuhud. Tak, mungkin orang berpangkat lebih zuhud pada yang tidak berpangkat. Kenapa? Sebab dia tak tengok pun pangkat dia. Walau pangkat dia tinggi, dia boleh duduk sekali dengan orang awam. Dia boleh makan bersila, dia boleh tidur atas lantai. Dia kalau orang tak panggil dia dengan gelarang, dia pun tak marah. Inilah orang zuhud. Hatinya tidak memandang. Walau di tangannya ada semua dunia, tapi dia tak pandang pun. Walaupun dia ni orang yang terkenal, dia sendiri tak pandang terkenal tu. Orang kata, oh dia ni glamour, popular, tapi dia sendiri tak pandang benda tu. Dia berjalan macam orang lain, dia makan macam orang lain makan. Dia tak ada perlu layanan VIP setiap kali dia turun di jalan. Dia biasa. Kalau orang tak kenal dia, dia pun tak rasa, kenapa tak kenal aku? Aku kan glamour. No, saya buat kat highway semua muka aku. Tak ada. Orang tak kenal dia, dia okey. Nabi SAW. Ada orang tak kenal Nabi? Ya ada. Aneh orang tak kenal Rasulullah. Kita baca hadis, seorang perempuan yang ke kubur, menangis kat kubur, meratap. Maka Nabi SAW tegur dia. Nabi kata, sabarlah, jangan meratap macam ni. Lalu perempuan ini halau. Nabi, dia kata, ilaika anni, jangan kamu peduli aku. Innaka lam tusib bi musibati, kamu tak kena macam aku kena, cakap boleh lah. Maka dihalaunya Rasulullah yang dia tak kenal. Dia kata ilaika anni. Ilaika anni ni ayat halau lah. Jauh-jauh lah, jangan duduk dekat sini. Ilaika anni, ai ibtaid anni, jauhkan dirimu daripada aku. Lalu Rasulullah pun pergi. Seorang datang, makcik kenal tak siapa tu? Siapa? Itu Rasulullah. Terkejut dia, itu Rasulullah yang tegur dia. Nak beritahu apa? Nabi SAW ada orang tak kenal Rasulullah. Di kalangan orang Islam, dia kata orang kafir ceritanya orang Islam. Rasulullah tak ambil hati. Tak ada soal, mu tak kenal aku pun Nabi ni. Tak ada. Kalau kita orang tak kenal, kita marah. Kan Rasulullah ada sifat zuhud. Jadi orang yang ada sifat zuhud, tuan-tuan sekalian, kita dah sebut, dia tak kisah kalau orang tak layan dia macam nilai yang patut dia ada. Dia patut dia layan dengan permaidani merah, dengan kursi empuk, dengan makanan yang terhidang. Tapi dia buat biasa, dia boleh kursi buruk atas lantai pun okey. Dia tak kisah pakai pakaian orang awam, dia okey. Itu zuhud. Jadi apa beza warak dengan zuhud? Warak ni perbuatan zahir, zuhud ialah perbuatan hati. Maka seorang yang benar-benar nak dekat dengan Allah, dia ada warak, kemudian dia ada zuhud yang sempurna. Apa maksud zuhud yang sempurna? Maka Syekh Abdul Qadir sebut, meninggalkan apa yang saja selain daripada Allah semata, menentang tuntut hawa nafsu dan dorongan syaitan, bersih hati dari ingatan pada manusia, dan menganggap puji dan cela sama sahaja, beri ke tak beri tak ada masalah baginya, batu atau tanah nilainya sama. Baik, artinya dalam pandangan orang zuhud, puji ke tak puji biasa. Dalam pandangan orang zuhud, beri tak beri biasa.
Ada hari ni orang beri senyuman pada dia. Okey. Tak beri, okey. Ada orang beri makanan pada dia, hadiah. Okey. Tak beri, okey. Itu disebut beri atau mengharamkan. Beri ke tak beri, dia tak ada hal. Dia tak ada masalah. Puji, tak puji, okey. Bukan sehingga ni nilai zuhud sempurna ni. Dia nampak batu dengan tanah sama. Batu di sini maksudnya batu permata. Bila seorang melihat sama, tuan-tuan kita tengok lobster dengan ikan masin tu sama, zuhud lah kita. Tak sama sat lobster. Leleh helio. Ikan masin, saya nak muntah pula tengok. Bila sebab kita tengok dalam keadaan kita cinta dunia. Cuba kita dalam keadaan lapar. Tetapi bila tuan-tuan dalam keadaan lapar sungguh, nampak ikan masin lobster sama tak? Sama. Sebab apa? Lapar perlu diisi. Tak ada beza. Itu orang lapar tengok makanan sama. Orang kenyang yang tengok makanan tak sama, kenyang ataupun tak berapa lapar, memang nampak lain. Ayam panggang, ayam golek lain. Kedai A, kedai B lain. Saat ni kedai lain. Tapi bila kita lapar, makan dalam kuali tu okey. Bini kita masak tak sempat tok pinggang, kita makan dalam kuali, lapar. Terus cedok dengan tangan je. Sebab apa? Bulu dah. Dengar kita lapar tuan-tuan sekalian, kurma pun sedap. Dengan lapar, tak ada makanan lain, kurma depan. Selama ni makan kurma, gigit sikit je, ambil pahala sunat. Lepas tu belasah benda lain. Andai kata tengah kita buka tu, kurma je ada. Ni JK Masjid kata, kita buka puasa, makan kurma, sembahyang baru makan. Depan tu cuma kurma, habis kurma dia makan. Sedap kurma. Dia jeling sebelah, takut kurma orang sebelah tak habis. Belum pernah menambah kurma, tapi dah tak ada benda lain. Bukankah dia nampak sama je asalkan isi perut. Orang yang zuhud pada Allah, dia lagi hebat daripada orang kita katakan lapar tadi, sehingga tak dapat bezakan makanan atau bezakan minuman, asalkan terisi. Orang zuhud tuan-tuan, ditunjukkan kepada segala dunia dan kemilaunya. Bukan ditunjukkan semua benda ni, bagi dia sama, tak ada beza. Sebab itu tidur atas lantai dengan tidur atas katil beza, sama. Sebab tidurnya bukan untuk tidur, tidurnya untuk bangun. Kadang-kala dia lebih memilih lantai daripada tilam supaya bangunnya cepat. Kadang-kala dia pilih tidur atas kerusi berbanding tidur atas tilang yang empuk, supaya dia tidak terbabas untuk bangun qiyam atau subuh. Ada sahabat kita macam tu. Kenapa tak dia kata anak? Saya takut tak terkejut malam. Dia orang yang zuhud. Padahal kita kalau nampak katil tilam, oh sedap ni, tidur. Sebab kita, setengah kita lah, tak fikir tidur untuk bangun. Tidur. Orang yang tidur untuk bangun lain. Dia sentiasa berawas supaya jangan dia terlepas qiyam mulainya atau subuhnya. Sebab itu kalau andai kata dia ada urusan malam sehingga terlewat, dia memilih untuk tidak tidur, supaya dia bimbang takut urusan utamanya dengan Allah itu akan terjejas. Saya tidur ni, saya takut terbabas subuh. Baik, saya terus jaga. Lepas solat subuh baru kita cerita lain. Ini di antara sifat orang zuhud. Golongan inilah yang benar-benar akan dekat dengan Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir kata, tapi setiap benda cinta ni dia ada mukaddimah dia. Mukaddimah pertama ialah dia benar-benar berpegang dengan kalimah la ilaha illallah. Maknanya orang kafir tak masuk. Orang kafir tak masuk dalam golongan orang yang Allah sayang. Sebab apa? Kalimah tu dia tak ada. Saat dia tu bagus gini, walau dia bagus pada penghakiman manusia. Manusia semua kata bagus dia ni orang kafir yang baik. Dia tolong ramai orang, dia pemurah, dia tak pernah bermusuh dengan orang, dia bantu. Tapi kita katakan dia tak masuk pintu la ilaha illallah. Bila dia tak masuk pintu tadi, maka tak akan guna apa pun kebaikannya. Kemudian kedua kata Syekh ialah penutup dia. Jadi seorang nak dekat dengan Allah, dia mula masuk pintu la ilaha illallah dulu. Kemudian penutup pada pintu tadi, penghujung pada pintu apa dia? Dia nampak semua dunia ni sama. Sama. Macam saya katakan, orang ni tengok makanan nilai sama, asalkan mengenyangkan cukup.
kenyang je. Contoh ada hari kita makan, kita pilih. Ada hari kita makan kerana itu je yang ada, terpaksa. Ada hari walau kita boleh pilih, kita tak boleh pilih. Walau kita boleh pilih, tapi kita tak boleh pilih. Kenapa? Penyakit ada. Depan kita banyak pilihan, tapi kita duk raih penyakit banyak, kita tak akan. Kita tak akan makan benda tu. Walaupun kita boleh beli, duit banyak ni. Boleh je beli durian. Durian pun nak. Dia boleh beli. Dia fikir penyakit dia, macam mana ni tinggi ni, tak boleh. Ni ustaz kalau makan seulah ni, walk seminggu. Tu seulah kalau 5 ulah, tak 5 minggu. Maka dia pun fikir, walau duit banyak, dia tak beli. Dan dia tak akan makan. Kalau dia beli, mungkin dia beri ke orang. Bukan untuk dia. Dia boleh memilih, tapi dia tak akan memilih. Sebab mudarat. Akhirnya dia mula melihat hanya makanan yang beri manfaat pada dia. Kesihatan dia. Itu yang dipilih. Walau hatinya tak suka. Tapi demi kebaikannya. Demikian orang zuhud. Orang zuhud, tuan-tuan sekalian, dia melihat ni makanan, minuman ni semua sama. Sebab tujuan dia makan bukan untuk berseronok dengan makanan. Tujuannya untuk beribadat dengan apa yang dimakan. Tujuannya untuk dia kuat. Kalau dengan berlapar itu jadi ibadat, maka dia memilih berlapar, maka jadilah puasa. Kalau berlapar itu ibadat, dia memilih ibadat. Tapi kalau makan itu ibadat, dia cari makanan yang menjadikan dia makin kuat ibadat. Sebab itu kita, bila kita makan sesuatu, orang biasa dia cuma fikir makan sedap. Itu orang biasa. Kemudian dia fikir makan kenyang. Itu orang biasa. Orang atas sikit pada dia, dia fikir makan yang boleh menjadikan dia sihat. Itu golongan kedua. Dia carilah makanan asal dia sihat. Yang ketiga, orang yang akan makan makanan yang menjadikan dia gagah. Itu obat kuat ni, obat kuat. Asal dia gagah. Tak kira gagah macam mana pun dia nak. Ada yang nak gagah berlari, dia pun makan ubat ni. Ada yang nak gagah, dia seduk kelakian dia pun makan ubat ni. Ini makanan hebat. Sebab makanan ni tak boleh makan selalu. Terlebih gagah susah. Dia nak gagah pada waktunya. Ada orang dia makan untuk tunjukkan dia punya standard dia. Ini golongan yang kayangan. Dia akan makan makanan yang akan angkat kedudukan dia. Oh, orang kaya je makan. Ya, angkat. Maka dia pun ambil gambar. Dia cuma makan yang jenis makanan sekian. Sebab makanan yang dimakan menunjukkan status dia. Jutawan ke dia, bilioner ke dia, raja ke dia. Dan ini tahap-tahap kenapa manusia makan. Tetapi yang tertinggi di sisi Allah, yang makan untuk kuat beribadat pada Allah. Ini paling tinggi sekali tujuan makan. Ada orang saya katakan tujuan dia makan sebab sedap-sedap. Ni cari meratilah asal sedap dan kenyang. Ada orang tujuan dia makan untuk sihat. Maka dia pun diet lah. Diet. Ada orang makan untuk dia jadi kuat. Maka dia pilihlah apakah makanan yang jadikan dia kuat. Makanan ni memang mahal betul lah. Obat kuat. Dan ada orang yang makan untuk tunjuk status dia. Maka dia makan stick ni luar negara kat UK. Tak makan Malaysia. Kat UK. Yang ada tabur garang tu. Anggap-anggap bil boleh RM10,000, RM20,000. Itu dia. Dia nak tunjuk dia kayangan. Dia cuma makan restoran yang tak boleh dimasuk oleh orang lain. Yang kena booking. Booking pun seminggu. Ada satu restoran di Jepun. Seorang kalau nak makan makanan tu, dia kena booking sebulan. Sebulan dia kena booking. Dan kena tunggu. Makannya macam ikan kerisi je. Kalau saya panggil ikan kerisi. Ikan tadi special. Sebab untuk siapkan ikan tadi berminggu. Dia kena biar dulu, kukuh dulu, goreng dulu, bakar dulu, asingkan tulang tu. Buat lama, sebulan baru boleh makan. Seekor ikan. Kita tengok, lek-lek macam ikan kerisi. Kalau saya tengok macam ikan kerisi. Ni saya makan tak payah tunggu sebulan. Sejam habis. Seminit pun habis. Ikan kerisi, ibu kerisi. Tapi oleh kerana prestige, nak makan macam tu cara dia. Ini orang kayangan makan.
Lepas sebulan baru pergi restoran tadi dan dia makan. Bayar berapa ribu harga. Sebulan bukit nak makan. Ni orang kayangan. Semua benda ni semua syahwat. Tinggal lagi makanan yang dengannya Allah jadikan sebagai pahala. Orang makan untuk dia kuat beribadat. Makanan paling afdal sekali namanya sahur. Makanan paling afdal sekali. Sehingga Rasulullah SAW suruh jangan tinggal sahur. Kerana ini adalah makanan tujuan untuk kuat beribadat, berpuasa. Walaupun kita saya memang gagah tak sahur, makanan tu ada berkat. Sehingga Nabi kata tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kamu kerana pada makanan sahur tu ada berkat. Tak kira kita sahur apa pun, ini makanan penuh berkat sekali. Sahur. Sebab tujuan makan sebab apa? Nak jadikan kita kuat untuk berpuasa. Maka ini antara satu-satu makanan yang kita makan untuk kuat ibadat. Kita memang makan, kalau orang tanya kenapa sahur? Esok tu gagah sikit. Dan mana disebut dalam hadis tentang tujuan sahur untuk menguatkan hatta yataqawwa, sehingga dia rasa lebih mampu untuk berpuasa. Sebab tu anak-anak kita, kalau kita nak didik dia mudah puasa, bangunkan dia sahur dan beri makanan yang dia suka. Dia sahur siapa? Ini dia suka makan aiskrim, sahur aiskrim. Aiskrim muka roti yang makan. Ini dia suka sahur dengan Coco Crunch misalnya. Bagi Coco Crunch. Biar dia makan banyak-banyak. Dia gagah esok kan. Ini suruh budak puasa tak suruh sahur. Kinyok budak tu. Penat. Oleh sebab itu, bila kita sebut orang yang makan tadi dengan tujuan ibadat, ini paling mulia sekali. Yang kita dapati makanan itu pada sahur. Yang lain memerlukan niat yang kuat. Kenapa buat makan? Nak sembahyang zuhur takut, nanti tak kuat nak berdiri. Okey. Tapi yang sahur ni memang khusus ke di situ. Sebab itu dia sebut barakah. Jadi orang-orang yang benar-benar kita katakan masuk dalam pintu pendekatan dengan Allah, selepas kalimah la ilaha illallah, dia meninggalkan, dia melihat semuanya sama. Semua sama. Tadi kita cerita buat makanan sama. Asalkan boleh kuatkan dia untuk ibadat, dia okey. Dia juga melihat pujian, keji yang sama. Bagi dia pujian tak ada apa, kejian tak ada apa. Melainkan pada perkara dalam pujian dan kejian tadi ada nasihat untuknya, maka dia ambil nasihat. Sekadar nak kata kau ni bagus, baik, itu dia tak peduli. Sekadar nak kata kau ni buruk perangai, dia tak peduli. Tapi kalau dalamnya ada nasihat, dia ambil. Orang dari musuh dia, dia akan ambil pengajaran dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, siapa yang betul hatinya dengan Allah, betul dia dekat dengan Allah, maka memang dia akan melihat semuanya sama. Bukan orang ni macam kita selalu sebut, dia tak ada alasan. Sihat, sakit, kaya, miskin, tua, muda, dia tak ada alasan. Bagaimana kita tak ada alasan? Ada orang kata, Ustaz, alasan, ketika alasan ni ialah penghalang kebaikan. Penghalang orang buat baik ni alasan. Tapi boleh tak kalau seorang tadi nak beri alasan untuk dia tak nak buat jahat? Tentu ada orang kata alasan ni kita boleh pandang secara positif, secara negatif. Alasan memang tak patut kita gunakan untuk perkara yang baik. Contoh, orang ajak kita salat berjemaah, saya sibuk lah, begitu, memang tak patut. Tapi alasan tu bagus kalau kita gunakan untuk menjauhkan diri daripada maksiat. Jom kita pergi disko malam ni. Tak boleh dah, saya ada urusan keluarga. Ada kata gunakan alasan ni untuk menghalang diri buat jahat. Saya katakan dia belum mencapai tahap dekat dengan Allah. Sebab seorang jangan beri alasan apa pun. Hatta kalau contoh, kalau seorang kata jom pergi disko, contohlah ayat muda, pergi disko, dia kata haramlah pergi. Mana boleh? Dia tak akan kata tak bolehlah pergi sebab anak saya sakit. Tujuan alasan tu mengelakkan dia buat maksiat. Tak, kalau awak gunakan alasan untuk elak maksiat, nanti orang akan minta lagi. Oh, macam mana anak dah sihat, jom disko lagi. Oh, ni bini pula sakit. Oh, bini sakit. Nanti ditanya lagi, bini dah sihat belum? Dah sihat, jom disko. Tapi kita berkata, kerana ianya haram, saya tak akan pergi. Bukan masalah bini sakit, anak sakit, ia haram, saya tak boleh pergi. Maka orang beriman sebenarnya dia tak ada alasan apa pun. Orang iman nak pandang saya negatif atau positif, dia tak ada alasan. Dia ada prinsip. Kalau kata ni ambil rasuah, dia kata gaji saya dah cukup lah, tak ambil lah. Bulan-bulan depan kau ambil. Alasan dia untuk tak terjebak.
Dia tetap ada seolah memberi ruang untuk orang ajak dia lagi. Dia tetap. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim AS, mula-mula dia beri alasan, tapi lepas tu tidak lagi. Bila mereka kata, Ibrahim, jom kita pergi perayaan kat luar ni. Mereka ada perayaan di luar dan menyembah berhala. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Inni sakim, saya sakit. Alasan sakit. Baik, apakah Nabi Allah Ibrahim terus menerus memberi alasan itu? Kan dia tahu orang kalau tak sakit pun. Akhirnya dia mula berkata, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Yang kamu sembah itu tak beri manfaat dan mudarat, tidak mendengar dan tidak melihat. Kenapa kamu lakukan perkara yang terkutuk itu? Baik, Ibrahim AS tak lagi cerita alasan, dia pergi kepada prinsip. Sebab tu kita tuan-tuan, kadang-kadang kita nak cegah orang ajak kita buat benda tak elok dengan alasan. Jomlah kita lepak-lepak. Kita tahu lepak ni mesti ngumpat. Kalau lepak sambil zikir tak apa. Kita tahu ni mesti ada orang nak cakap ni. Kita tak boleh lah, saya ada urusan lah. Saya punya suami ajak saya ke sini, ke sini. Hari ni kita lepas bagi alasan, esok dia ajak lagi. Jom kita pergi. Ni suami nak ke mana pula katanya. Tak ke mana-mana dah. Dah tak ke mana, jom lah lepak. Tak boleh lah, ni anak pula sibuk. Tapi dia akan tunggu dia ajak. Sehingga dia tunjuk prinsip, saya bukan tak nak lepak, saya nak. Tapi bila lepak tu orang umpat. Kalau lepak sambil baca surah Al-Kahfi, saya nak. Terus tak ajak sampai sudah. Sebab apa? Kita dah bagi satu saranan. Boleh lepak kita baca surah Al-Kahfi, kemudian ditutup dengan Al-Waqiah. Boleh? Tak jadi ajak. Jangan ajak tu dia nak baca Al-Kahfi panjang tu. Tentu orang bila tahu prinsip kita, orang tak ajak kerana prinsip, bukan tak ajak kerana alasan. Syatan ma bainahuma. Beza. Seorang bila orang kenali dengan prinsip, orang ni yang selamat. Seorang kalau dia kenali dengan alasan, akan ada orang lain pula ajak. Tengok alasan, sibuk. Orang ni ajak orang sibuk. Sampai kita jumpa orang yang kita tak mampu beri alasan. Sebab itu kita hidup ni biar berprinsip. Hidup ni biar berprinsip. Dengan siapa pun. Bila zahir prinsip kita, maka orang hormat kita. Maka dalam beragama, Allah ajar kita prinsip. Kenapa awak tak makan babi ni? Kenapa tak haram, berdosa? Saya takut neraka Allah. Bukan kata kenapa tak makan babi? Sebab goreng, saya goreng kurang sikit. Kalau asam pedas, okey. Asam pedas. Kononnya dia boleh ngelak kejap. Kawan ni ambil. Ni buat asam pedas pula dah. Nak kata apa pula? Tuan-tuan, dulu bila orang kata babi ni haram sebab dia makan benda kotor, akhirnya ada satu syarikat, dia ternak babi dengan beri makanan bersih. Bukan kandang babi tu dibersihkan setiap hari. Dan babi tu pun bersih. Babi putih bersih, kan babi hitam putih. Dia beri makanan bawang putih, dia beri makanan sekian-sekian, dijual dengan harga mahal. Ni babi ni. Apa alasan lagi? Saya kata, saya tak makan babi kerana Allah haramkan saya makan babi. Saya tak kata tak makan babi sebab babi makan makanan kotor. Itu alasan. Saya pergi pada prinsip. Kerana saya orang Islam, Allah perintahkan haram makan. Tetapi bukankah orang yang menyebut secara prinsip beza dengan orang menyebut secara alasan? Kerana orang menyebut secara alasan, lama kelamaan dia tak akan selamat. Dan hujahnya akan makin kuat, makin lemah. Kalau kita kata kita tak makan babi sebab begini-begini, kita tak ambil riba sebab dia menindas, kita boleh buat riba tak menindas. Tak benar je. Awak buat pinjaman cara bukan Islam, kita bagi bonus, kita bagi sekian, bagi itu, bagi ini. Ni macam tak menindas pun, Ustaz. Okey je. Saya lihat macam mana alasan. Saya kata saya tak ambil kerana Allah haramkan. Kalau Allah yang halalkan, saya ambil. Bila kita menyebut Allah yang haramkan, maka itulah kemuncak pengabdian kita pada Allah. Kenapa awak tak buat benda ni, tak buat benda? Kerana Allah haramkan. Kalau Allah halalkan, saya okey, saya boleh buat. Bukan kerana dia benda tu, dia benda ni. Maka asasnya mudah dan menunjukkan prinsip. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, siapa dalam keadaan begitu, yakni keadaan dia tak pandang apa pun yang boleh mengubah prinsip dia, maka dia telah berjaya mengalahkan hawa nafsu,
mengalahkan jiwanya, mengalahkan kebiasaannya, menghina syaitannya. Orang macam ni tak akan pandang mulia ahli dunia, tapi dia akan pandang mulia ahli akhirat. Bukan sampai peringkat dia sibuk dengan dirinya untuk dekat dengan Allah. Siapa orang ni? Orang yang ada sifat yang kita sebutkan tadi. Waktu itu dia cuma menjadi jambatan pada orang, tapi bukan dia matlamat dia untuk orang. Kalaupun dia berhubung dengan orang kerana perintah Allah, bukan lagi kan nak mencari kedudukan di sisi manusia. Kata Syekh Abdul Qadir, siapa berada dalam keadaan begini, maka tak akan ada yang berani melawannya. Contoh macam saya sebut, seorang hidup berprinsip dalam agama, siapa berani lawan dia? Dia ada prinsip. Apapun dilakukan, dia ada prinsip. Kalau dia kata ini haram, walau bagaimanapun dia dihidangkan dengan yang haram, dengan pelbagai cara hidangan yang menyelerakan atau yang menarik perhatian, dia tetap menolaknya kerana prinsip dia. Sebab tu orang kafir, dia menang lawan orang Islam kerana orang Islam hilang prinsip dan jati diri. Akhir dengan mudah sebagai orang Islam dirasuah tu, dirasuah ni, dirasuah. Sekarangan mereka sanggup jual negara. Tapi kalau seorang Islam berprinsip, kita berprinsip, maka tidak ada seorang pun orang kaya atas dunia boleh merosakkan prinsip kita. Dengan limpahan duit dia yang banyak, tak akan ubah prinsip saya. Tidak ada orang pun yang kuasa sebesar mana pun tak akan ubah prinsip saya. Saya beriman pada Allah dan Rasul. Ini bila bin Rabah. Lihat prinsip yang dipegang. Ahad, ahad, ahad. Apa pun yang dibuat kepadanya tidak menggoyangkannya. Oleh sebab itu, bila orang berada keadaan dekat dengan Allah, mesra dengan Allah, disayangi oleh Allah, maka waktu itu dia sentiasa berada di pintu Allah. Tidak ada yang boleh menghalangnya. Tiada kesibukan boleh menghalangnya, tiada manusia boleh menghalangnya, tiada sakit boleh menghalangnya, tidak ada jawatan yang boleh menghalangnya. Dia sentiasa berada di pintu Allah. Ini Umar bin Abdul Aziz, dengan kerajaan yang besar, dengan kekuasaan yang luas. Apakah menghalang dia untuk ingat Allah? Tidak. Setiap malam dia ingat mati. Dipanggil semua para ulama, berkumpul di istana dia, cerita bab mati. Setiap malam dia menangis, kadang dia pingsan. Apakah dia lupa diri dengan jawatan, dengan kuasa? Tidak pernah lupa, walau sedikit. Bukan setiap malam dia solat 100 rakaat dalam keadaan kesibukannya. Tak pernah menghalang di pintu Allah. Kita ni tuan sibuk sikit, duha pun dah hilang. Tak dang Ustaz duha ni sibuk sangat. Tengok, duha pun boleh hilang. Pada 2 rakaat. 2 rakaat tu 2 minit. 2 minit tu 30 saat je ingat Allah. Yang lain tak. Itu pun sibuk. Hari ni tak tahulah sibuk apa, Ustaz duha pun tak ada. Hari ni sibuk Quran sebaris pun tak ada. Kerana kita orang punya banyak halangan pintu Allah. Tapi orang yang benar-benar disayangi oleh Allah, kita dapati watak dia, orang yang Allah sayang, dia tak akan gunakan alasan untuk dirinya apa pun untuk menghalang dia dengan Allah. Tak akan. Kita dapati dia sentiasa berada di pintu Allah. Sampai masa ada di hadapan pintu Allah. Sampai masa kita tengok dia berada mengingati Allah. Orang ni tak sibuk, tapi dia tahu bahawa dia tak akan sekali-kali meninggalkan pintu Allah. Sehingga Allah panggil, menjemput dia masuk. Ini orang-orang yang benar-benar disayangi oleh Allah Ta'ala, yang baginya semua penghalang tercabut. Maka ketika itu, kata Syekh Abdul Qadir, Allah akan perlakukan dia dengan segala kelembutan, dengan segala pertolongan, sehingga dia dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain. Dia mendapat kebahagiaan apa yang tidak diperoleh oleh orang lain. Kebahagiaannya satu yang benda yang unik. Ketika mana orang cuma cari bahagia dengan cara-cara fizikal, material, dia memperolehinya tanpa benda itu. Aneh. Ketika mana manusia mencari kekenyangan dengan makanan, dia kenyang dengan rahmat Allah. Aneh orang yang kenyang dengan rahmat Allah. Dia boleh kenyang dengan puasa. Ketika mana kita makan pun belum lagi kenyang. Dah makan belum kenyang lagi, dah sarapang tadi, kudak pun dah apa, rasa tak kenyang lagi. Dia berpuasa kenyang. Kita pas tidur tak cukup-cukup tidur. Tentang dia cuma tidur sekelip, dia cukup tidur dia. Macam dah tidur berhari rasanya.
Kita ni pagi tidur, tengah hari tidur, malam tidur, tak cukup tidur. Saya rasa jet lag ni Ustaz, tidur. Duk rasa ni. Orang lain tak tidur sikit cukup. Kenapa? Itu beza seorang yang dekat dengan Allah dengan orang jauh. Orang yang jauh tu membiarkan dirinya dilambung dengan ombak alasan. Akhirnya perahunya tak boleh ke mana, dia dilambung oleh ombak-ombak alasan yang diciptakan oleh diri sendiri. Tapi orang yang hebat, sebesar mana pun ombak tidak pernah menghalang dia ke depan. Dia bahtera yang cukup selamat. Oleh sebab itu tuan-tuan, nilai diri kita dalam melihat, saya katakan mudah untuk kita kata saya sayang Allah, tapi apakah Allah sayang kita? Maka kita nak tahu apakah Allah sayang kita dengan segala alamat-alamat yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Sampai kita tak rasa ibadat itu beban, sehingga kita rasa manis dalam munajat pada Allah, sehingga kita merasakan tiada alasan dalam hidup beragama. Maka orang inilah orang yang benar-benar Allah sayang. Pun begitu, kalaupun dia ada tanda dan alamat ini, dia masih bimbang Allah belum sayang dia. Kerana itu dia terus berusaha mencari kecintaan dan sayang Allah, walaupun dia ada tanda-tanda. Kerana orang ada tanda tetap berhati-hati. Kita kalau tengok tanda di langit akan turunnya hujan, kita belum lagi mencurah air dalam tempayan, kita bimbang tak jadi hujan. Air tempayan kekal kita jaga. Kita tak nak jadi macam pepatah kata, baru guruh di langit, air di tempayan telah dicurahkan, tiba hujan tak jadi. Jangan pernah cepat mendakwa Allah sayang saya. Ya, kita harap Allah sayang kita, kita berharap, sungguh-sungguh berharap. Tapi mendakwa itu bahaya. Mendakwa itu bahaya, terutama bila kita mendakwa untuk mendapat kedudukan di sisi manusia. Dengan cepat Allah akan jatuhkan kita. Orang mendakwa, menisbahkan dirinya pada Allah untuk mendapat kedudukan di sisi manusia. Saya sebenarnya wali Allah. Tujuan apa disebut? Supaya dia mendapat kedudukan di sisi manusia. Allah akan jatuhkan dia, tukar dia wali syaitan. Saya lah orang yang paling Allah sayang. Apa tujuan kamu sebut? Kalau tujuan kamu sebut untuk mendapat kedudukan di sisi manusia, Allah akan ubah keadaan kamu dengan sekelip mata. Sebab itu kita bimbang dalam dakwa-dakwi kita. Tapi kita berharap dalam subuh kita, dalam maghrib kita, dalam siang kita, dalam malam kita, moga Allah sayang kita, moga Allah cinta kita, Allah menimpahkan kasih sayang pada kita dalam setiap percakapan kita, perbuatan kita, tindakan kita. Allah tidak menjauhkan kita daripada pintu kasih sayangnya. Allah sentiasa menimpahkan rahmat kelembutannya pada kita, sehingga kita dihampirkan oleh Allah, didekatkan dengan Allah, mendapat segala kasih sayang, sebagaimana kasih sayang seorang anak kepada ibu bapanya, kepada mak ayah dia. Maka kita nak lebih pada itu. Itulah kasih sayang yang kita cari, bukan kita dakwa. Yang kita usaha mendapatkannya, bukan kita duk klaim merata saya telah disayang oleh Allah. Tidak, kita mencari kasih sayang Allah sepanjang hidup kita, sehingga langkah ini terhenti pada kematian. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala usaha kita untuk mendapat kasih sayang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.